Selamat pagi kepada semua guru-guru. Pada hari ini saya ingin menyampaikan satu tema berenung bersama dengan semua guru, siapakah lelaki ini. Pada bulan Julai saya mengutip Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Kita bicarakan tentang Kristus Yesus adalah pencipta untuk alam semesta dan manusia. Yesus Kristus adalah asas untuk kesemua-semua dan Yesus Kristus adalah cahaya yang diperlui oleh manusia dan juga alam semesta. Yesus Kristus adalah firman menjadi tubuh datang ke dunia untuk menyampaikan kebenaran Yesus Tuhan dan juga menyampaikan rahmat ataupun karunia Tuhan. Siapakah lelaki ini? Saya menggunakan satu buku yang dipanggil Unpredictable Impact of the Inescapable Jesus yang ditulis oleh John Obert pada tahun 2012. Who is this man? Bab yang pertama. Dengan ini saya akan meneruskan perbincangan tentang buku ini bersama dengan sekalian. Siapakah sebenarnya Kristus Yesus, lelaki yang tidak akan pergi seperti yang dihuraikan. Impak Yesus selepas kematian. Pada hari selepas kematian Yesus, ia kelihatan seolah-olah perkara yang sangat kecil yang ditinggalkannya di dunia akan hilang dengan cepat. Sebaliknya, pengaruh terhadap sejarah manusia tidak tertanding. Yesus Kristus selepas kehilangannya dari bumi, hari-hari pengaruh yang luar biasa mulai. Pengaruh itulah yang dibicarakan dalam buku ini. Tepatnya kesan ini terhadap masa lalu dan sejarah semasa akan menyebarkan mana-mana orang yang berfikir selain daripada idea keagamaan mereka tentang Christianity untuk bertanya siapakah lelaki ini. Kehidupan dan kepimpinan Yesus Kristus. Yesus tidak menunjukkan diri sebagai pemimpin politik atau tentera yang sedang bangkit. Dia tidak meletakkan asas untuk penilaian sejarah terhadap kepercayaan dirinya. Yesus tidak memulakan dengan pemberitahu murid-muridnya untuk mentegaskan bukti kehidupannya. Cara Yesus menjalankan kehidupan berbeza daripada pemimpin-pemimpin sejarah yang lain. Anda boleh melepaskan Yesus dari senarai sejarah atau pelbagai sebab berkaitan kaya hidup. Anda anda boleh melepaskan dia dari senarai sejarah atas pelbagai sebab. Mungkin yang paling jelas adalah cara dia menjalankan kehidupannya. Yesus tidak secara lantang dan jelas menunjukkan dirinya sebagai pemimpin politik atau tentera yang sedang bangkit. Dia tidak meletakkan asas supaya sejarah menilai jenamar kepercayaannya dalam sebuah buku masa depan. Dia tidak memulakan dengan memberitahu murid-muridnya, inilah bukti kehidupan saya, tegaskan mereka dan saya akan menerima Anda. Yesus tidak kata dan tidak membuat sedemikian. Biar kita berpandingan dengan tokoh berpengaruh yang lain. Biasanya apabila seseorang yang meninggal dunia, pengaruh mereka terhadap dunia segera mula hilang. Ketika saya menulis ini, yaitu buku itu pada 2012, mereka sedang mengalami pemberhentian inovator digital Steve Jobs, seorang penulis bahawa 10 tahun yang lalu dunia kita memiliki Bob Hall, Johnny Cash dan Steve Jobs. Sekarang tiada Jobs, tiada Cash, tiada Hall. Tetapi Yesus melanggar trajektori manusia yang biasa ini seperti yang dilakukan kepada banyak orang lain. Pengaruh Yesus lebih besar 100 tahun selepas kematiannya daripada ketika hidupnya. Lebih besar dari selama 500 tahun. Dan selepas 1000 tahun warisannya telah meletakkan asas untuk Eropah. Selepas 2000 tahun dia memiliki lebih banyak lagi pengikut di lebih banyak tempat daripada sebelumnya. Pengaruh post-human Yesus. Jika pengaruh seseorang melebihi jangka hayat mereka, ia biasanya menjadi jelas ketika mereka meninggalkan dunia. Pada hari apabila Alexander the Great atau Caesar Augustus atau Napoleon atau Socrates atau Muhammad meninggalkan dunia, reputasi mereka sangat besar. Apabila Yesus meninggalkan dunia, gerakan kecil yang dimulakan kelihatan
berakhir. Saudara-saudari, marilah kita lihat jika ada semacam paling berkemungkinan berjaya secara posthumous yang diberikan pada hari kematian sejarah tokoh-tokoh yang paling berpengaruh, Yesus mungkin akan berada di tempat yang terakhir. Ajaran dan warisan Yesus Kristus, kehidupan dan ajaran dengan sederhana menarik orang untuk mengikutinya. Dia mencipta sejarah dengan memulakan di tempat yang rendah hati dan semangat sayang, kasih sayang dan penerimaan dan membenarkan setiap orang untuk memiliki, untuk membeli respons. Pertempuran dengan Rom, dia sengaja meletakkan diri di jalan pertemuan dengan Rom, di mana dia akan dihancurkan seperti seekor nyamuk dan dia dihancurkan. Namun begitu, namun begitu, visi Yesus tentang kehidupan terus menghantui dan mencabarkan kemanusiaan. Pengaruh telah menyampu sejarah seperti eko sebuah komen, membawa inspirasi untuk mempengaruhi seni, sains, pemerintahan, perubatan, dan pendidikan. Dia telah mengajar manusia tentang marwah, beras kasihan, pengampunan, dan harapan. C.K. Jensto tentang Yesus. C.K. Jensto telah pernah berkata tentang Yesus. Dia tidak pernah cukup baik untuk mengatakan bahawa Tuhan berada di surga dan segala-galanya di dunia ini baik-baik saja. Kerana kabar Tuhan telah meninggalkan surga untuk menyelesaikan semuanya. Kenyataan ini menggambarkan keunikan dan kepentingan Yesus dalam sejarah manusia. Yesus adalah tokoh sejarah yang paling dikenali. Pengaruhnya terhadap dunia sangat besar dan bukan kebetulan kehadiran dia di dunia telah mengubah perjalanan sejarah manusia secara mendalam dan kekal. Pentamaan kota oleh orang besar Alexander and Caesar menamakan kota untuk keabadian. Yesus tidak mempunyai tempat untuk tinggal. Dia tidak dinamakan kerana Prancis pengikut Yesus. Ibu kota negeri menuju kepada zaman yang terakhir untuk Yesus. Pengaruh pada peta tidak boleh lihat peta dapat mengikati Kristus Yesus. Orang perasa kadang-kadang cuba untuk menjamin keabadian mereka dengan mentamankan kota-kota selepas mereka. Dunia purba dipenuhi dengan kota-kota yang dinamakan Alexander sebagai Alexandria dan Caesar sebagai Caesarea. Semasa Yesus masih hidup, dia tidak mempunyai tempat untuk tinggal. Namun hari ini saya penulis tinggal di San Francisco Bay yang mempunyai namanya kerana orang lelaki bernama Francis. Ada seorang pengikut lelaki ini. Yesus ibu kota negeri dinamakan Sacramento kerana Yesus pernah makan malam bersama pengikut-pengikutnya. Perjamuan terakhir yang kemudian dikenali sebagai sakramen. Anda tidak boleh melihat peta tanpa mengingati lelaki ini. Kalender sebagai alat kuasa. Rejim-rejim berkuasa sering mentandakan kalender dan mewujudkan kewujudan mereka untuk mentubuhkan kepentingan. Roma mentandakan peristiwa mengikut tahun pemerintahan dan pertubuhan Roman. Revolusi Prancis, kalender era akar putih, USSR berdari dari perkulinan membentuk Liga Tuhan yang tidak ada. Usaha mentindas Imam Foster tahun 1929 menunjukkan pekerja menarik gambar Yesus keluar dari kereta kerusi roda. Kegagalan mentindas Kristianiti Yemelia Yaroslavsky. Kecewa dengan keras kepala iman. Perumpamaan Yaroslavsky, Kristianiti adalah seperti paku, semakin kuat anda mengetuknya, semakin dalam ia masuk. Idea Yesus adalah cuba memaksa kereta ke atas sesiapa saja adalah lucu. Permulaan pelayanan dicatatkan dengan teliti pemerintahan Tiberius Caesar. Ketika Pontius
Pontius Pilatus menjadi gubernur Yuda, Herodes tertrap Galilea, saudara Filipus tertrap Iturea dan Trachotitis, dan Lysanias tertrap Abridena. Dari kepribadian yang tidak dikenali sepenuhnya, Yesus menjadi perhatian umum untuk sekelip mata. Mungkin 3 tahun, mungkin sama seperti kita. Namun hari ini, setiap kali kita lihat kalender atau menulis tarikh, kita ingatkan bahawa secara kronologi sekurang-kurangnya kehidupan yang sangat singkat yang telah menjadi semacam garis pembagi sejarah. Sebab kita 2024 ini adalah tahun Masihi, yaitu tahun AD, Anno Domini, Hari dalam Tuhan Kristus Yesus. Kalau sebelum itu ialah BC, sebelum Masihi, before Christ, sebelum keakhiran Kristus Yesus. Di mana kita lihat usaha orang terkenal sekali cuba mempertahankan legasi mereka dengan menamakan orang lain dengan nama mereka. Kita menyebut beberapa watak bernama Herodes atau pakar Herodes yang sepatutnya mengingati kita tentang Herod yang agung. Pada hari selepas kematian Kristus Yesus, tiada seorang pun di kota kecil yang tahu identitinya, sedangkan menamakan bayi mereka dengan namanya. Hari ini nama-nama Kaisar dan Nero digunakan untuk segala generasi dari pizza, anjing, dan kasino. Sementara itu, nama-nama dalam buku Yesus hidup dan dihidupkan, yaitu kelangsungan nama-nama Kristian. Orientasi mental dan Yesus, penilaian kesihatan mental yang paling cepat dan paling asas adalah untuk melihat jika orang itu berorientasi masa tiga kali. Sama ada mereka tahu siapa mereka, di mana mereka berada, dan tarikh hari ini. Saya diberikan nama Yesus Jong, saya tinggal di kawasan B yang dinamakan sempurna nama berikut Yesus. Francis saya dilahirkan 1557 tahun selepas Yesus. Bagaimana orientasi boleh bergantung begitu banyak pada suatu kehidupan? Tidak ada rekod visual, tiada lukisan, patung atau deskripsi fisika Yesus diketahui. Subjek seni yang popular Yesus dan berikutnya menjadi subjek seni yang paling kerap digambarkan di seluruh dunia. Image ikonik. Image Yesus diselesaikan dalam seni Byzantium sekitar tahun 400 Masihi. Pengaruh bersejarah image Yesus menjadi yang paling dikenali dalam sejarah seni. Yesus dalam muzik dan kesihatan mental. Dalam dunia muzik, kita dapat tahu pengaruh Yesus yang meluas. Sebagai contoh, terdapat perbezaan yang ketara antara lagu yang disenaraikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang Filipis dengan album Under the Mist Tour yang dikeluarkan pada hari Christmas. Lalu oleh Justin Bieber. Ini menunjukkan bagaimana pengaruh Yesus telah meresak ke dalam pelbagai genre music dan di lagu-lagu rohani klasik hingga music pop contemporary. Bahkan dalam bidang kesihatan mental, pengaruh Yesus juga dapat dilihat. Jika pesakit mempunyai gangguan identiti grandiosi, Yesus yang mereka bayangkan mereka menjadi mereka. Buku Three Christ of Psychiatry karya Milton Lockett dianggap sebagai klasik dalam bidang ini, menggambarkan fenomena ini dengan jelas. Ini menimbulkan persoalan yang sangat menarik. Adakah Buddhis yang grandios membayangkan diri mereka menjadi Buddha? Perbandingan ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Yesus dalam minda manusia. Maka bahkan dalam konteks kesihatan, konteks Yesus dalam kehidupan seharian. Dalam nama Yesuslah orang yang terdesak berdoa, orang yang bersyukur menyembah, dan orang yang marah bersumpah. Dari upacara pembaptisan sehingga penyakit yang membawa kepada kemuliaan. Dalam nama Yesuslah orang-orang itu dilahirkan, dijodohkan, disambungkan, dan dihantar pergi. Dari zaman gerak hingga postmodernism, dialah lelaki yang tidak akan pergi. Tetapi ia bukan hanya tentang ini. Sejarawan Ya Jorosva berikan menulis tanpa mengira apa yang mungkin difikirkan atau dipercayai oleh sesiapa sahaja. Tentangnya Yesus dari Nazaret telah menjadi tokoh dominan dalam sejarah budaya Barat.
semasa hampir 20 abad, 2 abad. Jika mungkin dengan sejenis manik super untuk menarik keluar secara setiap topi atau rogan yang mentanggung sekurang-kurangnya kesan namanya. Berapa banyak yang akan tinggal? Saudara-saudari Joroslav, berikan tentang Yesus. Kita hidup di dunia di mana pengaruh Yesus sangat besar, walaupun jika namanya tidak disebut dalam beberapa cara. Cabaran terbesar ke dalam mengukur pengaruhnya adalah bahwa kita menerima begitu saja. Cara di mana dunia kita telah dibentuk olehnya. G.K. Chesterton berkata bahwa jika Anda mau mengukur kesan hidupnya, langkah seterusnya untuk benar-benar memahami kekristenan adalah berada di luar itu. Pengaruh Yesus terhadap kanak-kanak. Yesus telah mengubah cara kanak-kanak difikirkan dalam masyarakat. Sejarah O.M. Mackey dalam kajian berbentuk When Children Became People, The Birth of Childhood in Early Christianity, mentedarkan realiti mengejutkan tentang layanan tentang kanak-kanak pada zaman kuno. Penamaan tertangguh kanak-kanak biasanya tidak dinamakan sehingga hari ke-8 atau sekitar itu. Berisiko pembunuhan sebelum penamaan, baik berisiko dibunuh atau ditinggalkan untuk mati kerana perdedahan. Sebab-sebab pengabaian kecacatan atau jantina yang tidak diingini menjadi alasan untuk mengabaikan baik itu. Perubahan sikap marang ini berubah disebarkan perikut Yesus yang mengingatkan kata-katanya. Biarkan kanak-kanak kecil datang kepadaku. Perubahan ini menunjukkan bagaimana ajaran Yesus telah mengubah pandangan masyarakat tentang nilai dan kepentingan kanak-kanak. Pengaruh Yesus terhadap wanita. Perlakuan Yesus terhadap wanita. Yesus tidak pernah berkahwin, tetapi perlakuannya terhadap wanita bawa kepada pembentukan sebuah komuniti yang begitu mesra kepada wanita. Penyertaan wanita dalam jumlah yang besar. Wanita menyertai komuniti Yesus dalam jumlah yang besar kerana keramahan dan penerimaan mereka. Kritika terhadap gereja. Gereja telah diperkecilkan oleh para petentanya kerana sebab yang tepat ini. Penerimaan dan penerimaan wanita yang tinggi. Ajaran Yesus tentang seksualiti. Ajaran Yesus membawa kepada pembubaran pihak wan berkanda seksual yang sebenarnya telah disulitkan dalam Undang-Undang Roma. Yesus dalam pendidikan. Yesus tidak pernah menulis buku, tetapi panggilannya untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh hati dan minda membawa kepada penghormatan besar tentang pembelajaran. Komuniti pengikut Yesus memberi hala pelajaran klasik semasa zaman kegelapan. Gerakan Yesus memberi peringatan kepada perpustakaan dan kesatuan pembelajaran. Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, dan sistem pendidikan barat muncul kerana pengikut-pengikut Yesus. Tekanan terhadap literasi sejagat berkembang daripada ajaran Yesus sebagai guru yang menghargai kebenaran. Yesus memberitahu pengikutnya untuk membolehkan setiap orang di dunia belajar. Jadi guru-guru, saya akan mengakhiri khobar pada pagi ini sampai ke sini. Ini boleh dianggap sebagai bahagian yang pertama dalam bab yang pertama, Who is the Man of Jesus dalam buku yang ditulis. Saya akan berbicarakan bahagian kedua dalam mesyuarat bulan yang ke-9. Semoga Tuhan memberkati semua orang. Mari kita berdoa untuk pembukaan mesyuarat ketika. Tuhan Bapa di surga, kami sudah memulai satu masa untuk mendengar khotbah. Dan sekarang guru-guru dipimpin oleh guru besar saudari Chong Fong Fong. Semoga Tuhan memberkati mesyuarat yang akan dipimpin. Oh Tuhan Bapa di surga, kami berdoa supaya semua guru mempunyai hikmat dari Tuhan, ketahui Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, supaya kami boleh kenal lebih dalam lagi siapakah Yesus. Yesus sudah menjadi
seorang yang ada pengaruh dan membimbing kita kami dalam pendidikan. Semua Tuhan memberkati semua guru. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Semua Tuhan memberkati semua guru-guru dan khasnya di pimpinan guru besar. Semoga mesyuarat guru itu dijalankan dengan lancar dan baik. Semoga Tuhan memberkati semua. Kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi dalam mesyuarat yang akan datang dan juga jumpa lagi dalam perjumpaan sesama dengan murid pada setiap Jumaat.